trade. Okay, so hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan crowd simulation. Okay, so crowd simulation ni dia bukanlah nak kata seperti komponen-komponen yang penting seperti, bukan penting lah, sangat penting main seperti yang lain, contohnya maybe audio ke, physics engine ke kan, lepas tu AI for NPC kan, ada juga apa, asset engine. Asset tu paling penting lah, asset tu game kan, lagi paling penting kan asset kita ada kan. So itu yang mostly yang paling penting kan. So kita tengok okay, so kalau kita tengok crowd simulation ni, kita akan dapati benda ni penting untuk game-game yang mostly for open world lah simulation. Okay, so okay, so knowledge on how crowd simulation can be created as game engine or game component, game engine or game component kan. Okay, so yang belakang ni kamu tahulah kalau siapa yang main GTA mode tu, berbagai mode ada kan. So banyak benda lah yang kita boleh gunakan. Okay, so crowd ni banyak guna lah dalam, bila kita gambarkan crowd ni benda yang massive lah. Massive tu yang banyak. Kita tak katalah pula crowd tu 2 orang kan. Mungkin dia lebih lah, dia 2 orang, 3. Sebab definisi tetap tu adalah dia satu set of larger punya group. Okay, sekelompok ke kan, macam kat pantai, kat Tasik kan, kelompok Agus ke kan, few ada sekawan itik, sekawan angsa. Okay, so benda-benda tu itu pun boleh digelar sebagai crowd lah, sebab dia ada sebilangan, bukan sekadar 2 lah, tapi 2 pun dah boleh jadi, dah lebih satu, dah jadi satu, dah ataupun definisi ramai. Mana kita nak definisi ramai tu, mana ramai tu dah banyak lah. Okay, so dah banyak, maksudnya banyak. So ni dalam Assassin's Creed, ni dalam GTA punya mode kan. So bawah ni dalam cerita Lord of the Ring. Okay, so banyaklah kegunaan dia. Okay, for the crowd ni. Tapi mostly for open world lah guna kan. Okay, nampak tu. So crowd ni dia kata large or definable group of people, okay, ataupun a large group of people who have come together. Okay, maknanya dia, tapi ada definition lagi tu, a large group tapi yang bersama-sama. Okay, dia orang satu group. Contoh ni buat satu simulation crowd kan, ramai untuk cross. Okay, so benda ni dia penting untuk masa political rally, masa sport event, spectator, shopping malls and pigeon for house, and then also waktu kalau building punya excavation, masa excavation punya, contoh ada berlaku disaster kan, so kena nak evacuate, so kena lalu satu pintu yang buka saja dan sebagainya kan. So itu dinamakan crowd. So penggunaan dia mostly for simulation based punya application lah. Tapi kalau kita main game yang macam Mario Party apa semua tu, tak adalah crowd sangat kan. Benda tu game simple je kan. Okay, sama lah Minecraft pun kita fill in with the, ada juga lah kata crowd tu mesti mungkin kita ada dia punya zombie tu kan. Okay, ada lah, tapi few small ni kalau kata, ataupun kita spawn banyak kucing kan. Kucing, say a lot of cats lah. Tapi kalau you guys perasan, kalau you guys spawn a lot of animals dalam Minecraft tu, dia jadi berat. Okay, so jadi berat. Even for PlayStation pun dia ada hard dia, mostly ada hard dia kan. Biasa tak nak pergi technical sangat, tapi saya akan explain a few things lah. So ini the crowd taxonomy. So back in 1958, okay. So crowd ni dia masukkan apa, dia nak masuk crowd tu lah. Ni lebih kepada ni tak ada kaitan dengan crowd simulation lagi. That's definition of crowd for the general term. So crowd ni yang kata ada mobs, audience, okay. S audience. And then kalau mobs ni dia bagi kepada 2, dalam Brown bagi kepada 2, satu mob, satu audience. Audience ni lebih kepada yang lebih tersusun, yang macam sosialnya agak lebih ada macam adat istiadat dan juga, mana lebih kepada benda yang dirancang. Kalau mobs ni yang tak dirancang, nampak situ ada
agresif punya. Mob ni kadang-kadang agresif, kadang-kadang escape. Contoh masa kita nak keluar daripada shopping mall yang kena ataupun mana-mana disaster kan. So benda yang itu crowd yang kategori mobs. Okay. Tinggal banyak tu situ. Satu ni pun explanation. Kau boleh cari paper dia ni dengan brown ni kan. Ni belajar term saya pula kan. Okay, tak apalah tengok sikit ni. Okay. So kalau kita tengok dalam from wiki sendiri pun, the crowd simulation is the process of simulating the movement or dynamics of a large number of entity or characters. Characters lah dia punya mob kan, dia punya crowd. So kalau entities ni takkan crowd ni terdiri daripada kotak-kotak kan, itu boleh juga large number of kotak kan tengah bergelongsor daripada tingkat atas kan. Katakanlah dia bawa, ada syarikat ni bawa barang sebanyak 3,000 barang daripada tingkat atas, dia cuba rollkan ke bawah. So dia simulatekan benda tu juga. This is crowd kan, crowd. Tapi dia gambarkan mostly dalam game, crowd ni lebih pada karakter lah kan. And commonly used to create virtual scenes such as film, video game, ada urban planning, excavation simulation. Banyak sebab crowd simulation ni topik dia agak berat for the technical term. So dia mostly tersentuh ni mostly in theory. So taklah saya nak bagi you guys exposure to the crowd ni lah. Okay. So application, ni dah sebut lah application dah saya pernah sebut tadi. Okay, banyak for civil engineering, military training, social study, processing study, film and animation and computer game. So a lot of stuff lah. Kadang-kadang pelik juga kenapa nak kaji kan. Tapi sebenarnya dia nak kaji, contohnya dia nak cuba, kena kata simulate kan. Dia nak cuba tengok kalau kita ada contoh kita buat satu shopping mall kan. Tapi tak tahulah kat Malaysia macam mana kan. Kat sana mungkin dia merancang kat sini, mungkin kat Malaysia ni ke ataupun mana-mana company yang buat mall sini, rasa tak tahu lah dia berancang ke tak kan. Kadang-kadang fikir kenapa parking dia buat jauh lah, sedangkan parking jauh ni kadang ada mungkin sebab ataupun mungkin demi hitam ni kan, parking jauh masuk begitu entrance dia kena keluar ada parking tu ikut jalan atas kan, contoh lah kan. Tapi kalau ada plan betul-betul shopping mall tu, orang masuk kat mana, keluar kat mana, masuk parking kat mana, kereta pun boleh jadi macam as a part of crowd kan. Tapi bayangkan pintu masuk dan pintu keluar semuanya sama dekat kereta kan. So dah bila nak keluar, kalau panjang sangat kereta tu nak masuk, so nak keluar pun tak boleh, nak kena belok kan. Contohlah kita mengganggu ruang nak keluar kan dengan ruang yang masuk. So kadang-kadang ruang nak keluar tu lain dengan ruang yang masuk. Kan? Separate kan. So itu perancang, itu lebih kepada perancangan lah. So dia buatlah macam ni. Contoh kalau kereta banyak nak keluar, dia buat simulate kan. Tapi tak pastilah Malaysia buat. Rasanya dia tak buat macam tu, ataupun dia fikir logik je lah. Kalau dia buat jalan keluar sini, better macam ni. Dia fikir senang, simple lah kan. Itu je lah. Tapi kalau yang memang nak for serious punya business ataupun matters, dia fikirkanlah benda-benda macam tu. Kalau ada masa lah, payahlah buat je lah bangunan tu kan. Okay. So crowd simulation ni, okay. Mostly dalam bidang crowd simulation ni, yang buat mengkaji dalam crowd ni, dia terdiri daripada dua. Okay. Crowd simulation ni sebenarnya apa sebenarnya? Apa yang crowd simulation ni? Maksud saya macam crowd simulation ni adalah macam sejenis macam komponen audio ke, ataupun komponen orang kata apa, komponen asset ke, ataupun macam mana? Dia benda apa dia sebenarnya? Okay. Ada tak dapat beritahu saya apa orang kata apa, crowd simulation ni adalah sebenarnya dia sebenarnya ada combination ni, bukan combination. Dia terdiri daripada dua komponen crowd simulation ni. Dan benda komponen tu pun memang ada dalam game engine pun. Okay. Agak apa yang kamu dah belajar sebelum ni juga crowd simulation ni? Ada tak betul jawapan? Nak teka ke? Adakah dia sejenis game mekanik ke? Okay. Part of AI? Yes, betul. Dia AI. Okay. Satu lagi jawapan apa dia? Dia dah, okay, katakan dia ada AI, tapi apa lagi diperlukan untuk crowd tu bergerak? Fizik lah, fizik. Okay, fizik. Sebab kalau tidak, nanti bayangkan kamu letak 1000 karakter, tiba-tiba 1000 tu semua kat tempat yang sama. Dia tak ada langsung avoidance dia. So dia letak ada some avoidance. So that's why dia ada microscopic dengan microscopic ni. Okay.
Sebenarnya microscopic ni lebih kepada part of the AI punya ni. Microscopic lebih kepada fizik. Tapi both komponen tu ada. Okay. So yang kaji satu-satunya person yang mengkaji dalam benda ni adalah kenal lah Encik Nazrin kita. Tapi dia tengah cuti belajar. Dia memang kaji dalam microscopic in term of using lebih kepada macam rule based lah juga. Rule based plus social force ni. Okay. So dia kaji benda ni. So microscopic. Kalau microscopic ni dia bergantung kepada mostly ada fizik juga. Fizik dia banyak sikit. Dekat bahagian yang regression ni juga ada fizik. Okay, fizik dan AI dia both ada tapi itu banyak sikit. Mostly involve equation lah banyak. Okay, tapi dua-dua ada sebenarnya. It depend lah benda ni. Tapi dia cuba divide kan. Okay. So dalam pada tahun 2004 saya ada letak link tu. Saya akan bagi link nanti. Okay, kamu boleh klik. So pada Leggett 2004 siapa Leggett ni kan? Leggett ni sebenarnya bukan yang nak kata dia ni, tapi dia one of the researcher yang terulung lah dalam crowd. So dia bagikan, dia setkan dia punya pandangan. Ni semua paper, bila kita sebut paper ni, it's not dia punya is something like macam benda tu the main tapi main dia sebagai main reference lah. Tapi dia berpendapat bahawa crowd simulation ni terdiri pada 3 jenis movement. Okay, ini in term of microscopic ni. Okay, sedular automata, particle based and fluid dynamic. Contohnya crowd tu bergerak dalam bentuk fluid. Maksudnya dia macam cair lah. Okay, tapi dia rasa macam macam particle, tapi particle lain sikit. Particle tu sebab dia ada rules. Ada rules. Tapi kalau dalam katangan fluid dynamic ni, ni kalau kamu sabar yang ambil bidang mechanical lah. Mechanical ke pembuatan lah, tak ingat. Mechanical kot. So contohnya air bergerak kan, air tuang cawan, lepas tu ada tirus. So gerakan crowd tu macam tu, macam air tu buat. Tu contoh. Dan bila kita kata ada motion berkaitan dengan movement atau fluid dynamic ni, of course lah you guys pernah dengar ataupun pernah tanya yang belajar berkaitan dengan fluid dynamics, pelambak equation ni kan. So involve a lot of explanation lah. So saya tak rasa dia pakai benda ni dalam game. So game mostly dia pakai simple AI plus fizik sikit sebab kita tak lambat lah benda tu. Dia nak buat dia punya pengiraan dan sebagainya kan. Cellular automata ni memang mostly main mostly cellular automata ataupun particle based. Okay. So particle based ni ada rules dia. Ada juga dia punya rules of physics dan sebagainya, dan simple set of behavioral pattern. Itu paling penting tu. A simple set of behavioral patterns tu macam contoh yang saya cakap dia flock of birds. And then apa lagi lah untuk binatang kan macam-macam kan. Dia punya sekawan tu lain maksud. Untuk kalau sekumpulan lembu apa dia panggil lupa lah. Kan ada kalau swan apa, birds apa, kalau macam adalah pelbagai kan, tak tahu dalam English punya ni term kan. Kalau kita semua panggil satu kumpulan je, kumpulan angsa ke kumpulan kucing ke kan, satu kumpulan je kan, ataupun itulah kita guna. Okay, cellular automata ni mostly dia lebih kepada satu, dia macam pakai rules based juga, tapi rule based tu dia disetkan oleh kita lah. Okay, ataupun dia ada AI dia yang belajar benda tu kan. Okay. Okay, ni social force model lah. Okay. Kalau kita tengok sikit lah YouTube, ni macam kita anggap semua ni dia pergerakan dia seperti fluid, tapi dia panggil juga sebagai social force model. Tapi kita gantikan dengan crowd lah. Contohnya ni video ada sikit dia mana dia. Kan? Room evacuation. Okay. Kadang-kadang pelik lah kenapa mostly kenapa diorang nak kaji benda ni. Tapi diorang nak kaji lah sebab diorang nak masukkan dalam ni baru ni paper ni 2020 kan, lambat dulu internet ni. Macam mana? Tu ada keluar. Okay. Kadang-kadang kita main game dekat, kalau kita game kat Android tu ada juga game-game yang kita boleh pergerakan semua bukan dalam game kan. Game apa yang saya main tu, ada game macam berkenaan dengan ada pakai ada karakter dia buaya tu kita kena bawa air tu supaya buaya tu boleh mandi. Buaya tu tengah menunggu untuk mandi tapi air tu kena sampai di atas ke bawah. Alah, apa dah gamenya. Where is the pipe? Where is where's my water sir? Something like that. Yeah, where's my water? Baru ingat. Where's my water? Okay, benda tu yang semain game masa dulu, dah lama dah game tu. Dah nombor 2 sekarang. Nombor 2 3 tak ingat lah. Macam tu kan dia punya. Dah ada anak dah sir.
Dia dah ada anak dah sir. Sama macam Kak Deruk dah ada anak. Oh, dah lama lah game tu kan. Okay. Okay. Tak apa. So itulah kita nak gambarkan. Maksudnya mana dalam game pun dah timbul benda tu. So maknanya algorithm tu ada dalam tu lah. Just dia orang perlu just involve, masukkan dia punya maksudnya dalam game tu. So maksudnya even kadang-kadang benda tu dia macam contohlah macam itu kata crowd simulation ni, ianya adalah gabungan antara AI dengan fizik. Benda tu dah ada dalam fizik kan. So contoh fizik guna untuk contohnya Wisma Water tu guna dalam tu kan, dia guna sebagai air tu nak turunkan. Tapi dalam crowd dia gunakan benda tu, fizik tu dia guna untuk crowd. Dia wakil bukan guna air, dia gunalah human kan, human yang tengah bergerak, so dia simulate macam bergerak kan. Tapi kena pastikan setiap agent lah, dia panggil agent pula. Dia ada macam-macam nama, agent ke ataupun karakter. Apa karakter dia panggil agent lah. Contoh ada 1000 agent. So dia agent tu dia akan lalulah benda tu. Orang akan sempit kan, orang sempit ni dia lalu. Okay. So itu yang itu social force model ni lah. Okay. Next one adalah serial automata. Serial automata ni lebih kepada macam dia ada rules set. Pakai dia ada nearest neighbor dan sebagainya. Okay. So dia macam dia ada satu game dia dulu, game serial automata ni. Dia tu mana tu kan. Ni. Kita tengok sekejap contoh. Okay, exit place is green square. Okay, 40 people in the map on their way to the exit place. Okay. Dia macam ada converse tu. So masing-masing dekat pada tempat masing-masing. So dia akan bergerak kan. Sebagai tempat. So mostly orang akan straight lah. Okay. Tapi ni mesti pattern ni macam straight je kan. Ada tak yang macam ni. Ni bergerak tu. Ni dot-dot ni karakter lah, dia pergi kan, situ pergi dan converse. Okay. Dulu dia ada satu selur automata punya game. Sekejap, cuba cari kejap tu. Satu. Sekejap. Kena ni dulu. Yes, ni game Conway Game of Life, okay? Sekejap. Nampak ni, dia game of Life ni, serial automata ni dibuat oleh British mathematician, okay? So dia buat dia pada tahun 1970 lah. Dia just kita setkan dia punya apa komponen dia punya beberapa benda ni, mana dia punya game dia tu. Okay. Tambah tu tambahan. Okay. So start. Macam mana dia converse? Okay. So dia converse dia akan learn lah. Learn macam mana dia nak pergi. Lah kali dia akan dia ada sebab dia kenapa dia macam ni. Dia mati macam ni kan. Maksudnya dia start kita tadi ada beberapa kan. Contoh ada 6 kan. Ada 6 punya 6 yang mana yellow ni ada 6. So 6 ni dia akan bercambah tau. Dia akan bercambah ikut certain formula dia. Okay. Nampak ni. Each cell is one of neighbor dice. Okay, nampak ni. Kalau macam ni dia akan mati macam tu. Each cell with 4 or more neighbors dies as by overpopulation. So dia ada cara dia, nampak dia converse dia unpopulate dan dia populate macam mana. So boleh tengok sini lah. So benda ni kamu kena tengok sikit. Ada rules dia dan sebagainya. Okay. So boleh tengok sini. Pergi kat sini. Play game of life. So kamu tengok sini dia. Okay. So tapi semua ni memang digabungkan dengan set of rules lah sebenarnya. Okay. So macam-macam rules lah boleh buat macam-macam. Okay, yang paling digunakan oleh orang ramai sebenarnya dalam game lah. Even for game, Reynolds. Pasal nama Relon tu. Reynolds sepatutnya, tak apalah. Tersilap L tu ke sana. Okay, okay. Pada tahun 1987, SINGGRAPH lah. Zaman SINGGRAPH. SINGGRAPH ni computer grafik punya macam exhibition ataupun conference. So, diorang kumpul and then diorang present diorang punya hasil kerja lah. So, sekarang macam kita tengok E3 lah. E3 yang game tu. Memang E3 for game entertainment kan? Apa? Entertainment E tu. E tu apa? Mostly kat US kan?
Siapa ada duit boleh lah pergi ke US terbang pergi tengok E3 tu, pameran elektronik kan. Elektronik berkaitan dengan teknologi dalam game, banyaklah Xbox lah, Sony ni dan sebagainya. Banyakkan nak undang something kat situ lah. Okay. So kalau kat simulation ni one of them is proking lah. Ni lebih kepada yang particle based lah. So particle based ni paling senang sebabnya dia dalam satu group gerak converse. Of course dia pun ada rules dia kan. Ni contoh dia gerak secara ni dan masing-masing pun ada avoidance dia dan sebagainya. Nampak ni in terms of separation, in terms of alignment, cohesion dia kita kena setkan dulu each of the agent punya behavior baru kita boleh jadi kita simulate dia. Okey. Nak lupa ni. Tengok. Okey. Ni contoh dia bergerak dengan ramai kan. Nampak? Nanti nak tertinggal. Okey. Dia pergi sana. Okey. Bagus kan untuk kita simulate kan something yang kaitan dengan kita punya evacuation. Mostly macam evacuate lah, evacuation kita nak keluar daripada bangunan tu kan. Okey. Ataupun nak pergi dari satu tempat ke satu tempat lain, macam mana dia pergi. Okey, ada rule base. Okey. So crowd simulation ni dia punya komponen dia, apa yang ada mostly yang paling penting adalah komponen ni behavior. Yang ni dua research yang berbeza, ada nama dia. Satu ni Salman, nama dia Salman, Thalman. Dia Daniel Salman. Okey. Yang ni tanya siapa. Okey, ni siapa lah ni. Yang ni paling awal. So sebenarnya yang paling penting adalah behavior. Behavior tu macam decision making dan sebagainya lah, seperti dia sepatkan. And then ada some collision avoidance dalam ni. Contoh dia setkan sini ada collision avoidance. Tapi behavior nampak, dulu paling penting behavior tu kena ada. Itu in term of rules. Rules tu mesti ada. Okay. So yang ni dia tak guna pun rules ni, tak guna pun sound physics, dia guna mostly macam rules ni. Dan dia bagi macam path planningnya ni, navigation, terus rendering, interaction. Okay, ada situ lah. Okay. So itu yang diberikan. Okay. So behavior sebab ditekan sebab banyak menyebut berkaitan dengan behavior. So something yang spontaneous, mostly basic action. For example, when there is a fire hazard, panic occur, okay, people run away. Okay, so itu benda yang behavior kena ada lah. So kat mana kita nak setkan benda ni kan? Set untuk kat benda ni kat agent lah. Okay, kat agent tu dia ada behavior. So kalau ada fire hazard dalam agent tu akan detect, nampak? Dia akan noticekan panic kat dalam agent tu. Start agent lah. Agent tu akan panic. So agent tu dia kena buat keputusan. Tentu tanya kepada AI kita lah. So nak berlari ke arah pintu keluar. So find exit door. Contohlah kita punya coding kita kan. So ada AI kita situ, kita kena set kan. So find exit door. So kat mana nak cari dan macam mana nak bergerak. Nanti gerak dia wandering situ je kan. So kena ada setkan lagi gerakan dia. Mungkin the first kali dia akan gerak ke kanan dulu ke contohnya kan. Ke kanan ataupun follow the people yang lain. Semua tengah gerak ke mana. Jangan mulu kalau ke kanan ke kanan. Kerana salah lah. So time tu part tu algoritma kena ubah sesuai lah supaya orang tak buat salah kan, algoritma salah. Okay. So dia kena pastikan benda tu macam tadi ada biru dengan merah kan. Macam mana biru yang merah tu pergi ke merah, biru. Mungkin dia dah pergi ke situ, tengok ini yang biru punya ni. Dia kena pergi ke merah balik. Mungkin dia ada letak some percentage of probability. 50-50 dia nak pergi ke kiri kanan. So time tu kita let the computer decide. So pakai random number, dia generate random number. Boleh juga pakai generate random number and then dia pergi ke arah yang kalau less than 50 dia pergi kiri, more than 50 dia pergi kanan. Kalau dia salah kanan tu dia pergi macam kita lah, kita kena visualize kan. Memang dalam crowd ni kita sendiri kena visualize. Kita kat shopping mall, bayangkan shopping mall. Okey, mall ni. Nampak pintu keluar kat mana? Kadang-kadang dia boleh ingat menggunakan memory. Setiap agent tu kalau kita letakkan kat tempat berbeza, contohnya tempat masuk yang berbeza. Ni one of the research jugalah. Dalam yang apa yang orang buat. Dia masuk ada tempat empat pintu yang berbeza. Dia ada memory kat tempat dia yang asal. Kemudian dia pergi ke tengah kan, pergi ke tengah. And then kita buat yang tengah tu dia nak meletup kan. So dia kena berlari balik. Tapi kebetulan time tu dia dah macam dia dah macam tawaf lah, macam pergi haji dia dah tawaf situ. And then dia kena pergi cari tempat dia lah yang keluar. Sedangkan pintu lain pun boleh keluar. So mungkin dia ingat tempat dia dah boleh keluar, pintu keluar kan. Dia ingat.
Tapi dia dapat detect, dia kebetulan kat belakang dia tu dapat sedar ada pintu keluar lain. Dan lagi dekat. Dia guna algoritma dalam badan dalam agent tu, dia fikir, okey, ada pintu keluar ni dekat. It's more, adalah sistem dia if distance bla 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 dan ni. So dia consider nak pergi situ. Dia boleh dia keluar situ. Kalau kita setkan nak keluar situ lah. Kalau dia nak setkan dia hanya boleh keluar kat tempat asal dia. Contohnya mungkin ada biru, merah, kuning, hingga kan. So masing-masing hanya boleh keluar tempat dia masing-masing. So kita kena setkan bahawa dia set keluarkan pintu asal lah. Boleh juga. Tapi it depend. Benda tu kalau kamu boleh simulate kan. Kita boleh belajar lah macam mana movement of kita kan. Tapi kalau kita masuk dalam shopping mall, mesti kita akan check lah kalau pintu keluar tu asalkan mana-mana pun boleh keluar. Kalau dalam tu tiba-tiba terbakar kan, kita nak cari tempat pintu yang paling terdekat lah. So apa yang buat, kita just lalu je menyusuri mana-mana, pintu keluar. Satu lagi based on memory kita, tempat asal. Tapi tempat asal kita tengok, kita akan start, alamak ada api, tak ada nak pergi. Agent, kita akan kita ni diri kita, tak boleh pergi situ, kita kena pergi tempat lain. So agent tu kena buat force to make a decision based on, decision mana ni? Decision kan? Force to make the decision. Okay, so dia sebenarnya dia pergi jumpa by group, so group dia akan pergi tempat lain kan. Itu yang kita banyak of course simulation ni interesting ni, dia punya sebab dia boleh like itu kan. Kita kena belajar macam-macam lah kan. Okay. Ni okay, ni steering behavior yang apa yang Renault tadi nama betul dia tadi apa L tersalah tadi. Sorry. So dia ada part bahagian tu kamu kena tengok, contohnya look where you going. Okay. Itu of faces where kita arah ke mana, wander, pursuit, evade, in term of ni seek and flee ni maknanya kita cari tempat yang kita nak ni, sambil tu kita mengelak dia orang lain, obstacle avoidance, path following kan, follow orang ke kan. And then velocity match, arrive and then for speed expression. Okay, ni ada part ni dalam kata proses-proses dalam steering wheel of so banyak part komponen dia lah. Okay. So start tengok ni. Okay. So dalam contohnya dalam path following, okay, the path following, the collision testing, the set some collision avoidance, kemudian avoidance navigation. So ni in term of bila kita setkan path following for the agent lah. So bila kita setkan for the agent tu dia punya path, dia kena pastikan path dia tu clear lah. Kalau tak clear dia akan mengelak. So avoidance, collision avoidance or obstacle avoidance. Collision avoidance is between another agent. Kalau guna agent ni adalah karakter lain lah yang kamu sama dengan yang karakter yang sedia ada. Tapi mostly ini adalah AI bukannya kita. Kita memang boleh sendiri, tapi ni in term of AI. So AI nak selamatkan diri kan. So ada avoidance navigation. Ni apa benda semua ni? Ni semua is algorithm. Dia punya sistem AI dia yang auto navigate, auto follow path dan sebagainya, ataupun dia create a new path dan sebagainya. Itulah buat. Dan kalau path tu bagus, mungkin path tu boleh dijadikan senaran oleh agent-agent lain untuk follow dia juga kan. So dah kali semua akan pergi tempat yang sama. Itu je lah. Okay. Ini in term of AI, nampak? So ini in term of AI interface lah dunia. So ada strategi dia, and then character AI tu make a decision making and start making movement. Tapi of course lah kita mestilah ada some animation and physics kita involve. So AI ni in term of scripting je, dia punya scripting dia in term of dia punya algorithm dia kita set kan. Tapi in term of movement tu kita kena terjemahkan ke karakter tu lah. Karakter tu nak bergerak dia, animation bergerak. So kena rakam pergerakan dia kan dulu, movement. Ini fizik dia. Fizik dia respon lah. Fizik respon tu macam mana. Dia kalau dia melanggar dia, kalau nak dekat orang dia tolak takai tangan ke kan, ataupun dia tak buat apa-apa pun tak apa, dia just berlanggar tapi dia macam dia menyusuri antara karakter tu lah kan. Contoh dia nak pergi, masing-masing kena pergi ke tempat masing-masing. Orang semua ataupun keluar dari satu tempat yang tengah-tengah, masing-masing kena pergi ke pintu masing-masing. Okey, cari rumah masing-masing, rumah merah, jingga, kuning dan apa kan. Okey, pindah ke rumah masing-masing. Dan sekali apa yang buat, apa yang penting-penting sini adalah dia punya AI, and then plus dia punya some physics punya movement. Okey, dia nak avoid, mesti sebab collision avoidance tu penting. Okey, sebab takutnya nanti semua masing-masing dia tak ada collision, dia habis lah. Nampak satu karakter, tapi satu karakter tu sebenarnya telah di apa orang kata apa, ada di multiply dia masuk dalam satu karakter dibakil oleh 30 karakter kan, semua dah mengimpit dengan sama. Semua berada pada lokasi yang sama pula keluar kan. Nampak satu karakter je, satu agent je, sedangkan dia punya agent. So agent tu
kita kena beratur lah. Kalau dia tak ada, memang dia kena ada some lepas tu akan belajar fizik depan, akan ada sentuh bab fizik depan ni, gunakan bonding volume kan, bonding volume pakai kotak tu. So dia tak langgar lah, tunggu lah, dia beratur lah. So dia beratur dan dia buat lah sama ada dia tak boleh nak tolak orang depan, dia akan tunggu sampai objek sampai movement of the character gerak lah kan. Okay, so kalau dalam game, so dalam game tu macam mana kita nak buat sebenarnya crowd ni. So, kalau kamu tengok dekat even kat YouTube pun ada pelbagai implementation of, dalam Unity ada, dalam Unreal ada kan. So memang mesti ada. Okay. So contohnya kita tengok dalam Nation cuba bagi kat kamu contohlah sampai dalam FIFA game sebagai game bola contohnya. Contohnya flocking system where 2 or 3 players from opponent follow player that have the ball. So player itu mungkin dah set piece kan, kita akan follow. And then part following follow each specific player according to the movement. Okay. And then collision avoidance, avoid from the getting hit from the fast ball ataupun from the player kan. So tak adalah dia bertindih. Kan banyakkan dia bertindih kan. So tak macam game tak best, tak realistik lah. Tapi yang belakang tu yang penonton tu tak boleh risau. Penonton tu semua animation je. Okay. And then dalam apa ni, Assassin's Creed, okay. Dalam ni dalam crowd kan. So dalam crowd ni pun sama, is NPC use this of AI strategy. So dalam ni macam biasa, takkanlah AI ni dia start karakter ni dia ada masing-masing punya orang kata apa macam dia punya random punya movement lah dia yang dipilih. So ada yang tapi dia akan gunakan some collision avoidance untuk avoid. Pada masa sama dia akan bergerak situ je. Ada yang memang NPC tu static je, dia contoh dalam ni macam the protest something kan. Okay. Kadang-kadang bahkan semua ni bahkan macam animation je. Kadang-kadang kita tak tahu dalam game tu dia implement as animation ke ataupun as a real crowd. Tapi dia fahamkan memang ni implement real crowd kan. Sekat untuk sebahagian lah. Yang lain ada static juga. Biasalah game kita tak buatkan semua. Okay. And then movement kadang-kadang limited dekat certain area tu supaya dia tak, bayangkan dia dah setkan crowd kat situ. Tiba-tiba dia buka tempat lain kan. Buka pergi mana kat cerah mana tu kan. Hilang situ kat game ni pun mana karakter yang kita buat, kita letak situ 100 orang, tiba-tiba hilang 100 orang tu kan. Kita start masuk demi scene tu kan. So dia kat situ je buat gerak buat semua. Mungkin ada dialog-dialog yang randomly keluar dia punya voice dan semua kan. Itu memang yang disetkan lah. And then berarti mungkin disetkan to user that play the game untuk navigate. So bila kita nak menjadi story, dia akan bagi laluan kan. Dia tak ada static situ lah. Contoh kita nak lalu kan, tapi sebab masing-masing ada bonding value kan, betul tak? So Assassin's Creed ni nak kena navigate dalam, so dia akan bagi laluan set. So memang kena kita setkan siap-siap bagi supaya game kita ni lah. Okay, so read more ni, so ada few papers kalau you guys berminat untuk tengok berkaitan dengan condition lah, berkaitan dengan crowd. Okay, so di mana ini antara paper-paper awal dan juga paper-paper yang terkini jugalah. Okay, so you guys boleh tengok. Kalau nak membaca lah, kalau tak, dan ni yang paling penting yang bawah ni, create reading note paper ni yang masih diperkenalkan flocking tu. So yang ni dah banyak digunakan dalam game. Okay, sudah banyak digunakan dalam game untuk dalam kita punya supaya game tu nampak lagi ni lah. Tapi seperti yang kita sedia maklum, penggunaan crowd dan crowd simulation ni, dia dan nama pun simulation kan, dia taklah banyak sangat dalam game. Okay, even kalau kita main multiplayer pun kita tak pakaikan crowd tu sebab semuanya player betul kan. Kita dalam Battlefield tu semua 64, 1 semuanya crowd betul. Bukan crowd betul, kita lah playernya kan. Itu tak ada elemen of crowd. Even for game-game yang action ke adventure ke, tak adalah kita guna crowd yang ni. Sebabnya mungkin crowd ni nak menggambarkan pun dia lebih kepada macam satu series of running from something lah. Mungkin kita buat satu game, kita masing-masing nak menyelamatkan diri kan. So kita buatlah small group of crowd nak keluar kan. Ataupun enemy yang datang nak attack kita kan. Itu pun crowd juga. Dia kepung kita ke macam mana kan. So itu adalah some small crowd yang kita implement kan. Okay, ada macam AOE tu lah. Yang kita kena kepung ramai-ramai kan. Habis kita kalah semua. Tu lawan hard sangat. Lepas tu lawan hard dah cukup. Okay, Cabar diri ke? nanti kita main lagi lah. Ambil crowd crowd pula, kita ambil lawan hard dah cukup kot. Ataupun kan, tengoklah macam mana kan.
Itu mungkin salah strategi kan, itu je. Banyaklah benda penting kan. Okay. So itulah saja untuk for the cloud simulation. Tak lama sangat. Nanti saya untuk